elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Jadi jangan kita nak cari masyhur saja, kerana dia tidak menguntungkan kita pun, malah merugikan kita. Tamam? Tadi bab kahwin tadi, kata Imam Sufyan, kata apa? Kata dia, man tazawwaja faqad rakibal bahra. Siapa berkahwin, maka dia, waktu menuntut ilmu ni, siapa yang menuntut ilmu kemudian dia berkahwin, maka dia seumpama menaiki bahtera. Dia tengah naik di atas kapal laut. Fa in wulida lahu faqad kusira bihi. Kalau beranak saja, maka tenggelam terus. Mula kahwin macam duduk atas kapal, duduk atas tengah laut ni, ombak. Tu dah mula dah waktu tu. Beranak aja karam terus. Maksudnya tak pergi mana terus, duduk situ habis. Sebab tu kata Imam Khatib, wa yustahabbu lit-talibi an yakuna azaban ma amkanah. Sepatutnya disunatkan bagi penuntut ilmu, hendaklah mereka ini di kalangan orang-orang yang bujang semampu mungkin, li'alla yaqta'ahu al-ishtighalu bi huquqi az-zawjiyyati wa talabil ma'ishati an ikmalit talab. Karena untuk apa? Untuk memutuskan dia daripada sibuk dengan hak-hak isterinya, dan juga untuk dia mencari kehidupannya, sehingga memutuskan dia daripada menuntut ilmu. Itu tujuan dia. Yustahab, maksudnya sunat dia ni bujang, karena tidak mau disibukkan dengan sesuatu yang lain menyebabkan dia terputus daripada ilmu. Itu maksud dia. Faham? Sebab tu kata Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, fatarku tazwiji li ghairil muhtaji ilaihi aw ghairil qadiri alaihi aula. Jadi meninggalkan berkahwin bagi seorang yang tidak tidak sampai lagi masa dia, tidak memerlukan untuk dia berkahwin lagi, ataupun dia tidak mampu untuk berkahwin pada waktu tersebut kerana kekurangan nafkah dia, sama ada zahir ataupun batin, aula, itu lebih utama. La siyama lit-talibil ladzi ra'su malihi jam'ul qatir. Lebih-lebih lagi kepada penuntut ilmu yang modal utamanya adalah jam'ul qatir, yakni memberikan fokus dengan pengajiannya, wa ijmamul qalbi, penuh hatinya tadi dengan bulatkan hatinya dengan tuntut ilmu, wasti'malul fikri, dan menggunakan fikir, akal fikiran dia, maka boleh dia sibukkan dengan benda lain. Itu maksud beliau. Tamam? Tapi kalau kita mampu, silakan, tidak ada masalah. Kalau kita mampu boleh. Saya sebelum kahwin saya tak balik Mesir. Saya duduk di Mesir 16 tahun. 4 tahun pertama saya ke Mesir 2004, 2008 baru saya balik. Kenapa? Karena saya tak kahwin. Saya boleh duduk sampai 4 tahun tak balik. Kemudian lepas saya balik pula, saya tak balik pula 2 tahun lagi. 2 tahun betul-betul saya tak balik. Kenapa? Karena saya tak kahwin. 6 tahun. 2010. Lepas 2006 saya balik, 2008, 2009, 2010. 2010 saya balik kahwin. Mulai 2010 mula dah nak kena balik tiap-tiap tahun. 2011 balik, 2012 balik, 2013 balik, 2014 balik, 2015 balik. Tiap-tiap tahun saya kena balik. Kenapa? Karena saya bukan seorang lagi waktu tu. Saya ada isteri dan dia ada keluarga dia, dan lepas tu dapat anak, saya ada pula dua keluarga lagi. Tok Wan dengan Tok dua-dua keluarga nak tengok cucu. Jadi tiap-tiap tahun kena balik. Lepas tu yang balik juga 2-3 bulan. Lepas tu satu lagi apa dia? Talabil ma'isyah. Dan saya kena ada duit juga nak duduk mengaji. Jadi saya minta izin dengan guru saya untuk balik 2 bulan ke 3 bulan untuk cari kewangan sebelum saya pergi balik ke Mesir. Dan guru izinkan saya balik kerana kamu dah ada keluarga. Dan akan jadi macam tu. 3 bulan terlepas banyak benda. Kenapa? Kerana kahwin. Faham tak? Tapi dah qadarallah ma syaa. Allah Taala dah tetapkan macam tu, kita nak buat macam mana? Kena ikutlah dengan takdir Allah Taala. Tapi sebelum kahwin, saya boleh khatam kitab dengan para guru saya dengan senang lenang, tanpa ada gangguan. Kenapa? Karena tak kahwin. Tak perlu saya nak sibukkan otak saya nak kena balik tiap-tiap tahun, nak kena ambil bawa isteri saya balik rumah mak mentua dan sebagainya. Tak. Kerana saya seorang aku tu. Tidak. Tapi lepas kahwin, jangan duk buat macam kita tak kahwin. Kata tak mau balik rumah pak mentua ni, sibuk nak mengaji ni. Kamu kena ingat ni, kamu ada isteri. Dia ada rumah mak dia. Dia nak kena jumpa mak dia juga. Kalau mak dia dengan pak dia tak ada, macam mana dia nak dapat dengan kamu tu? Jadi nak kena bawa balik, nak kena beli jiwa mak pak pula. Kalau tidak lagi mereka marah pula dengan menantu. Jadi nak kena jaga banyak benda pada waktu tersebut. Tapi kalau tak kahwin, tak, kita boleh jam'ul fikri, ijmamul qalbi, dengan sungguh-sungguh dengan ilmu. Itu saya pesan sungguh-sungguh kepada para pemuda yang masih lagi belum berkahwin,
Kalau kata masa kita masih panjang, kita punya kudrat, kita masih kuat untuk mengaji, dan tak ada lagi keinginan untuk berkahwin, dan taklah teruk sangat. Nah, ni kalau tengok tiang pun nampak anak dara. Nah, nampak apa ni, kipas duk terbang, macam tu pun dia nampak macam dengan tudung anak dara tu duk terbang. Jenis tu dia panggil miring, faham? Dia jadi isim lah. Tengok kawan ni nampak, tengok kat sini nampak kelibat perempuan tu, tengok kat sini nampak kelibat, dia kacau macam tu. Kalau macam tu, kita kata kadang-kadang tak teruk mana pun, tapi dia buat teruk. Dan bila dia tanya soalan, dia buat teruk dalam tanya soalan tu. Ustaz, saya bukanlah ni teruk sangat lah, tapi saya takut berzina, Ustaz. Cara tanya semua takut berzina. Kita takut berzina macam mana tu? Ya itulah, saya ni itulah. Saya memang duk kawan dah dengan dia, saya ni dah bertunang dengan dia apa semua kali. Kami bimbang takut berlaku perzinaan. Awak duk jumpa ke? Duk jumpa tiap hari dah, jarang dah jumpa tu, tak jumpa pun. Kan? Dia duk tempat lain, saya duk tempat lain. Tu nak berzina macam mana bodoh? Dia takut saya berzina dengan orang lain. Tu masalah hang bengong. Hang yang tak boleh jaga diri. Ini masa berzina ni, berzina dengan dia tu kan, dengan orang lain. Kalau berzina dengan orang lain, maknanya hang ni tak boleh jadi suami orang lagi, sebab semua perempuan nak berzina ni. Kok mana ni? Dia duk buat alasan. Naknya anak suruh ustaz tu kata kena kahwin. Dia sebut tu saya pegang yang tu. Saya tak mau tanya dah. Pergi balik abang kat pak dia. Pak, tok guru kata nikah. Dia yang sebut, saya tak kata. Tok guru yang kata. Guna tok guru pula buat tu. Nampak tak? Kacau. Ramai anak muda yang beralasan tu. Saya takut berzina, Ustaz. Bila tanya balik, duduk jauh. Kemungkinan nak jumpa tu tak ada sangat pun. Bukan duk naik motor tiap-tiap hari sekali dua orang. Tak pun. Nah, dia pun boleh tahan jagalah juga. Cuma itulah kadang-kadang handset ni ialah macam-macam lah. Nah, buat benda yang tak elok dengan handset apa semua kali tu, makruf. Tapi nak berzina sampai ke tahap berzina tu. Yang wuqu' fi zina tadi ni, dia kata nampak jauh sangat kot, tapi dia buatlah reka lah alasan nak kata sampai dia akan mungkin berzina. Jadi kita itu tu alasan, faham? Dia kata saya ni tengok tunang saya tu tak boleh, Ustaz. Saya jadi bersyahwat kalau tengok dia. Nak tengok apa-apa. Nah, duduk tengok apa-apa. Dia pandangan pada perempuan ni, dia ada dua kan, pandangan syahwat. Yang pertama, yang kedua dia panggil pandangan fitnah. Panggil apa ni, an-nazar bisyahwah dengan nazar bil fitnah. Nazar syahwah, apa dia dhabit dia? Dhabit nazar syahwah ni yataharrakil alah. Alat dia akan bergerak. Antena dia bergerak waktu tu. Faham antena bergerak no? Tak syarah panjang-panjang lah. Kalau tengok perempuan ni antena bergerak. Ni nazar syahwah. Hukumnya haram. Dia tengok waktu tu. Tapi kalau nazar bil fitnah, nazar fitnah macam mana? Dia tengok rasa nak berzina dengan perempuan tu. Tengok tu dia rasa macam naik perasaan nak zina dengan perempuan tu. Ini dipanggil nazar fitnah. Yang ni lebih lagi berat. Jadi sebab tu kena jaga pandangan kita. Hubungan dia jadi macam mana ni sebab pergaulan. Ngaulan ni. Itu sebenarnya. Baik, sikit lagi kita baca, lepas tu kita berhenti.